Okay, now kita masuk teleological argument. Sebelum tu awak semua tahu pasal Big Bang kan? Biasa dengar lah kan? Paling tidak pun Stephen Hawking kata waktu pun keluar dengan Big Bang. Before that there is no time. Yang ada hanya imaginary time, dia kata. So maybe zaman dan makan keluar daripada Big Bang tersebut. Ini bagi yang percaya zaman dan makan ada di luar lah. Bagi siapa yang percaya ada dalam minda, then it's a different story. Alam ini pernah tak ada. Dan sesuatu yang tidak ada tidak boleh mengeluarkan dirinya daripada ketiadaan kepada keadaan. Ini saya rumuskan balik hujah tadi tu. Okay? Jadi perlukan kepada sesuatu yang ada dan tak pernah tak ada. Sebab kalau dia pun pernah tak ada, dia juga memerlukan sebab lain untuk mewujudkan dia. So tak boleh go on and on, mesti stop somewhere. Where? Wajibul wujud. Where? Al-Qadim. Which is Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, ini hujah daripada design. Okay, hujah ini yang paling banyak digunakan dalam Al-Quran. Dan yang paling simple untuk semua orang faham. Ustaz, kenapa tak masuk terus sini tadi Ustaz? Wah, ini senang. Kita lelas dengan senang lah. Kan? Tadi semua pening-pening sikit. Ini senang. Quran banyak guna dalil ini. Imam Muzaffar Sabri sampai panggil dalil ini adalah dalilul Quran. Dia kata. Dia kasih nama terus. Dalilul Quran. Tengok apa Anthony Flew cakap. Ini very important. Kita baca pelan-pelan lah. Kena sabar baca statement dia orang ni. I now believe that the universe was brought into existence by an infinite intelligence. I believe that this universe's intricate laws manifest what scientists have called the mind of God. Di kalangan saintis ni, especially saintis kelas-kelas atasan, bukan saintis tepi-tepi jalan, kelas atasan, the heavyweights, the Nobel Prize winners, macam Einstein, Schrödinger, siapa lagi? Pauli, siapa lagi? And the gang lah. Bukan. Actually, dia orang tu semua, they're heavyweight, all of them believe in God. Yang cika-cika ini dia yang tak percaya pada Tuhan. Saya akan bawa statement Einstein menunjukkan bahawa dia percaya pada Tuhan. Even Darwin believe in God. Einstein believe in God. Hawking ada khilaf. Sebab dia bercakap double language. Kadang dia kata macam ada Tuhan, kadang macam tak ada Tuhan. Tak clear. Okay? So diorang guna this concept called the mind of God. Or the infinite intelligence. They are referring to God. They know it exists. They never denied it. Why do I believe this? Given that I expounded and defended atheism for more than a half a century. 50 tahun they defend atheism. 50 years. The short answer is this. This is the world picture as I see it, that has emerged from modern science. Science spotlights 3 dimensions of nature that point to God. Dia kata ada 3 perkara yang paling penting dia kata, that points to God. The first is the fact that nature obeys laws. Ada undang-undang yang diikuti oleh alam ni. So dia ada syariat lah. Sunnatullah kita kata kan? The second is the dimension of life. Macam mana boleh ada kehidupan? Of intelligently organized and purpose-driven beings which arose from matter. Macam mana boleh keluar daripada benda mati? Macam mana benda hidup boleh keluar daripada benda mati? The third is the very existence of nature itself. Kewujudan alam ini. But it is not science alone that has guided me. Tengok, saya highlight this very important. Dia kata, I have also been helped by a renewed study of the classical philosophical arguments. So jangan main-main dengan hujah falsafah silam. It's very powerful. Termasuk ilmu kalam, termasuk Christian scholastic tradition. Kristian pun dah buang semua ni. Tapi kalau orang Kristian sedar, dia kena balik kepada dia punya ilmu kalam dia lah, senang kata. Kita ada lagi ilmu kalam kita, tapi pun orang dah tak layak. Sebab ada banyak salah faham tentang ilmu kalam. Salah satunya dia berat juga. Tak banyak orang yang nak layan benda tu. Tapi dia kata, bukan sains saja yang balikkan aku kepada Tuhan, tapi ancient philosophical arguments, classical philosophical arguments. Awak tahu dia balik kepada siapa? Dia balik kepada Aristotle, dia balik kepada René Descartes, dia balik kepada Plato,
zaman-zaman tu. Dan pada dia, hujah dia orang sebenarnya kuat, very strong. Tengok surah Ibrahim ayat 32 sampai 34 ni. Allah tengah cerita tentang fine tuning. This is exactly fine tuning argument. Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan hujan dari langit lalu mengeluarkan dengan air hujan itu buah-buahan untuk menjadi makanan bagi kamu. Dan dia yang memberi kemudahan kepada kamu menggantikan kapal-kapal untuk berlayar di lautan dengan perintahnya. Juga memudahkan sungai-sungai untuk kamu. Sungai untuk kita, langit untuk kita, bumi untuk kita, planet-planet lain pun untuk kita juga. Galaksi-galaksi yang jauh tu pun dicipta Allah untuk kita. Dan dia juga yang menjadikan matahari dan bulan sentiasa beredar untuk kepentingan kemudahan kamu. Dia juga dan yang menjadikan malam dan siang bagi faedah hidup kamu. Dan dia telah memberikan kepada kamu sebahagian dari tiap-tiap apa jua yang kamu hajati. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sesungguhnya manusia yang ingkar sangat suka menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya, lagi sangat tidak menghargai nikmat Tuhannya. Kita susah kadang sebab ateis ni dia kata, susah otak aku nak terima. Alam begitu besar ni dia cipta untuk kita. Galaksi-galaksi yang jauh tu untuk kita. Matahari yang besar tu untuk kita. Are we that significant? Are we that important? Dia tanya. Kita kata, yes. Dia tak boleh terima tu. Oh, dia susah nak terima tu. Tengok ayat lagi satu. Ni saya tukar sikit terjemahan dia. Sebab terjemahan dia tu, dia ada masukkan clause. Patut tak payah clause tu. Tidakkah kamu memperhatikan bahawa Allah telah menundukkan untuk kamu? Dalam terjemahan asal itu telah ditundukkan untuk kegunaan kamu. Sakhara ni bukan sekadar untuk kegunaan. Dia ditundukkan untuk kita. That means all the laws that governs the galaxies light years away is fine-tuned for us, for our survival. So dia bukan kegunaan kita sahaja. Dia untuk survival kita, untuk kehidupan kita. Bukan kegunaan sahaja. Okay? Allah telah menundukkan untuk kamu apa yang berada di langit dan di bumi. Subhanallah. Everything is for us. Itulah khalifah Allah di atas muka bumi ini. Orang tak boleh terima benda ni. They cannot accept. Because pada mereka, kita very insignificant. Bumi ni dia very insignificant. Tak, macam kecil sangat. Tabur pasir kat pantai tu, bumi ni macam sebutir pasir je. So dia tuduh kita ni tak tahu malu. Orang beragama ni tak tahu malu, merasa diri penting. Sedangkan you, dengan mungkin ada alien dekat planet lain, alien tu lebih hebat daripada you. Tapi still you ingat you lah yang paling hebat. You lah makhluk Tuhan yang mulia sekali. Ini semua delusional, dia kata. But that's what Allah says. And that's what modern science is saying. Okay. Salah seorang kawan Stephen Hawking, nama dia Roger Penrose. Dia pernah buat calculation. Berapakah kebarangkalian alam ini boleh sesuai untuk hidupan, untuk melahirkan organisma hidup? Katalah alam ni tak ada Tuhan. Dia berlaku secara random, by chance, secara rawak. What are the chances? Apa kebarangkalian dia? Kita campak dadu, berapa kebarangkalian dapat nombor 6? 1 per 6 kan? So Roger Penrose ni dikira semua probability, carbon wujud, the rate of the Big Bang punya expansion rate, kira semua. Because the chance is actually 1 over this figure. This figure cannot be written down. 10 to the power of 10 to the power of 23. Not 23, 123. Okay, kita start daripada atas dulu 10 to the power of 123 Berapa? 10 kali 10 sebanyak 123 kali. Kan? Betul kan?
10 kali dirinya sebanyak 123 kali. Kemudian awak jadikan jumlah itu sebagai power kepada 10 tu. 10 tu pula awak ganda dengan dirinya sebanyak nombor tadi. This is beyond impossibility. Beyond. Dalam mathematics, 10 to the power of 50 dah dikira impossible. One chance in 10 to the power of 50 dah consider impossible. Yang ini, one chance. Okay, satu saja possibility dia daripada 10 to the power of 123. Ni yang kira siapa? Roger Penrose. That means alam ni fine tune betul-betul untuk kesesuaian kehidupan. Matahari, bulan, matahari biru yang dekat galaksi mana pun, temperature-nya tu disesuaikan untuk kita dekat atas muka bumi ni. It's for us. Yang peliknya, Roger Penrose, 80s lah. Dia simpan sendiri lah. Sebab diorang ni, bila diorang kata 80s ni, kalau Anthony Flew dia kata, aku ni bukan positive 80s, aku negative 80s. Dah pula ada dua pula ni, negative 80s, positive 80s. Negative 80s ni, dia tak cakap saya yakin Tuhan tak ada. Dia kata, aku tak percaya pada Tuhan sebab tak ada bukti. Lain dengan positive 80s. Positive 80s ni kata, aku confirm tak ada Tuhan. Yang bodoh-bodoh semua akan join tu lah, positive 80s. Yang pandai sikit, dia akan kata, selagi tak ada bukti, aku tak percaya. So dia lebih lembut sikit. Yang hardcore ni tak ada, confirm. Wah, confirm betul. Macam dah jelajah satu alam ni kan. Dia yakin, itu positif. Roger Penrose ni, sahabat kita kata, dia pun tak percaya pada Tuhan. So tu yang saya kata tadi, dapatan lain, tapi tafsiran dia kita pelik. How come you dah arrive to this conclusion, you dah arrive to this finding, but your conclusion is still there is no God? Macam mana ni? How do you think?